Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua usahawan ataupun bakal usahawan yang sedang menonton live Hijrah Selangor pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, bersama-sama dengan saya pada hari ini dalam program terbaru Hijrah Selangor, Pocket Talk Hijrah Siri Bersama Pemimpin. Okey, pada hari ini program kami adalah Siri Bersama Pemimpin. Kita bawakan pemimpin-pemimpin tempatan untuk menjadi tetamu jemputan kami. Kami akan kupas topik-topik yang berada di kawasan-kawasan ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri, yang mana kami nak membantu usahawan-usahawan di kawasan-kawasan terbabit untuk lebih maju, dan kami akan cuba membawakan pembaharuan di kawasan-kawasan yang berdekatan lah dengan Selangor ni, yang kita akan cuba perkenalkan skim-skim pembiayaan kepada usahawan-usahawan Hijrah Selangor. Okey, bersama-sama dengan saya hari ini saya ada pengurus Zon 1 Hijrah Selangor, Encik Razali bin Abdul Razak, dan saya juga bersama dengan YB Muhammad Zawawi bin Mumi. Assalamualaikum Encik Razali, YB, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah. Okey, hari ini sebenarnya saya memilih topik Sungai Kandes Destinasi Agroturism. Okey, sebenarnya topik ni kita pilih berdasarkan kesinambungan daripada town hall yang kita buat pada September yang lepas, yang mana Hijrah Selangor ada mengadakan 3 town hall, yang mana kita adakan town hall mengikut zon 1, zon 2 dan zon 3. Hari ni saya pilih YB Zawawi punya cadangan lah daripada kesinambungan daripada town hall yang kita lakukan tempoh hari. Tapi sebelum tu saya nak mengenali dulu, kita nak kenalkan dulu kepada penonton zon-zon yang ada di bawah Hijrah Selangor ni. So kita mulakan dengan zon 1 lah. Saya akan mulakan dengan Cik Razali dulu. Cik Razali, boleh terangkan sedikit apakah peranan pengurus zon di Hijrah Selangor ni sendiri, dan apakah cawangan-cawangan, berapa banyak cawangan yang berada di bawah zon 1 Hijrah Selangor ni sebenarnya? Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera lah. Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmat dan izinnya dapat kita bersua secara maya dan secara langsung di Facebook rasmi Yayasan Hijrah Selangor, serta ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada unit multimedia, khususnya bahagian promosi, kerana menjemput saya dalam program Pocket Talk Siri Bersama Pemimpin. Dan bersama-sama kita pada petang ini adalah YB Adun Sungai Kandis, yang juga merangkap Esko Agama Islam, Pengguna dan Industri Halal, iaitu YB Ustaz Zawawi. Okey, untuk zon 1 secara dari segi operasi Hijrah Selangor ini mempunyai 3 zon yang melibatkan 20 cawangan. Jadi zon 1 ini merangkumi 7 cawangan yang meliputi 4 daerah di negeri Selangor, iaitu Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang dan Petaling. Dari segi pembahagian kawasan pilihan raya, zon 1 ini melibatkan 7 kawasan parlimen, iaitu Parlimen Sabak, Sungai Besar, Tanjung Karang, Kuala Selangor, Kapar, Kelang dan Kota Raja, yang merangkumi sebanyak 18 kawasan Dewan Undangan Negeri Negeri Selangor Darul Ehsan. Ini bererti setiap satu parlimen kita ada satu cawangan operasi. Dari segi tenaga kerja, zon 1 mempunyai 60 orang kaki tangan, seorang pengurus zon
yang melibatkan, yang menyelia 7 cawangan operasi. Okay. Kita ada 7 orang pengurus cawangan yang menyelia 7 hingga 10 kaki tangan yang berada di cawangan, dan kita ada 7 orang penolong pengurus cawangan dan 45 kaki tangan lapangan yang terbahagi kepada 2 pengkhususan skop kerja, iaitu bahagian pembiayaan dan juga bahagian kutipan bayaran balik. Sehingga kini Zon 1 kita mempunyai 14,780 orang usahawan yang telah menerima pembiayaan dari Hijrah Selangor di Zon 1, dengan komposisi jantinanya wanita adalah 59.14%, lelaki adalah 40.86%. Untuk dari segi bilangan pembiayaan, Zon 1 telah sehingga kini, daripada mula operasi sehingga kini, kita telah mengeluarkan pinjaman, bilangan pinjaman sebanyak 24,044 yang telah menerima pembiayaan, dengan RM pinjaman yang telah kita keluarkan sebanyak 183,33,500 ringgit, yang merangkumi pinjaman antara 1,000 hinggalah 100,000 ringgit, bergantung kepada perniagaan yang diceburi serta keupayaan peminjam untuk membuat bayaran balik. Dari segi DUN Sungai Kandis, DUN Sungai Kandis yang melibatkan kawasan ADUN YB Zawawi, di DUN Sungai Kandis kita ada 1,359 usahawan yang membuat permohonan pembiayaan dengan Hijrah Selangor di kawasan DUN Sungai Kandis dengan RM pinjaman yang telah kita keluarkan sebanyak 14,691,000 ringgit di kawasan DUN Sungai Kandis. Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih kepada pengurus Zon 1, Cik Razali. Okey, sebenarnya saya bertanya kepada Cik Razali berkenaan dengan berapa banyak pembiayaan dan apa peranan Zon 1 ni adalah kita sebenarnya berdasarkan topik kita pada hari ini, iaitu Sungai Kandis Destinasi Agrotourism, yang mana cadangan ini dibawakan oleh YB Tuan Muhammad Zawawi sendiri, yang mana ini memperkenalkan Sungai Kandis sebagai destinasi agrotourism di kawasan Sungai Kandis tu. So sedikit sebanyak maklumat daripada zona tadi. Diharapkan YB dapat sedikit info lah berkenaan dengan usahawan-usahawan yang berada di kawasan YB tadi. So daripada cadangan yang YB keluarkan semasa town hall dan semasa perbincangan bersama dengan pengurus cawangan di Sungai Kandis tempoh hari. So saya nak sedikitlah daripada YB berkenaan dengan terangkan sedikit macam mana Sungai Kandis ni boleh menjadi destinasi agrotourism seterusnya, YB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam sejahtera kepada semua penonton-penonton yang mengikuti program Pocket Talk anjuran Hijrah Selangor, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Hijrah Selangor yang telah mengundang dan menjemput saya untuk terlibat dalam program Bual Bicara pada petang ini bersama dengan pengurus Zon 1 Hijrah Selangor, Cik Muhammad Razali bin Abdul Razak. Dan kita telah pun diberikan maklumat berkenaan dengan program Kerajaan Negeri Selangor untuk membantu usahawan-usahawan, dan saya kira cukup ramai antara yang teramai lah peserta-peserta program Hijrah Selangor, dan saya percaya mereka ini sekarang ini terlibat dalam pelbagai sektor keusahawanan. Dan saya melihat potensi di DUN Sungai Kandis ini yang belum diteroka ialah dalam sektor pertanian. Untuk makluman, kawasan Johan Steel yang terletak dalam DUN Sungai Kandis ini mempunyai aktiviti pertanian yang kedua terbesar di Selangor, membekalkan sayur-sayuran, terutamanya tanaman kontan.
yang diusahakan oleh petani-petani dan ia telah berjalan sekian lama tetapi tidak digerakkan secara tersusun, dan ada dua faktor yang mendorong untuk saya menggerakkan industri pertanian ini. Kerana pertama, kawasan ini adalah kawasan yang selalu berlakunya pencemaran kebakaran terbuka ataupun pencemaran asap, kerana ada sebahagian petani-petani yang menggunakan pendekatan pembersihan menggunakan kaedah lama, iaitu dengan membakar sisa tanaman dan juga semak belukar untuk pembersihan. Jadi apabila kita membuka kawasan ini kepada tetamu dan juga pengunjung-pengunjung, saya percaya aktiviti pembakaran terbuka ini dapat dikurangkan. Dan kita mempunyai lebih kurang 1,000 ekar kawasan pertanian yang dijalankan oleh pelbagai pihak lah. Ada secara syarikat, ada individu, dan dia ada 4 plot A, B, C dan D. Dan kebanyakan petani-petani ini tinggal di kawasan sekitar Dun Sungai Kandis dan ada juga yang daripada luar. Jadi kenapa saya cuba mengangkat potensi agroturism ataupun pelancongan agro ini untuk menjadi salah satu destinasi baru kepada pengunjung-pengunjung. Hari ini kita melihat anak-anak muda kita hidup dalam suasana yang agak selesa. Kalau ayam datang ke rumah mereka dalam keadaan telah bersih, telah dipotong, bahkan mungkin akan datang anak-anak tak mengenal lagi rupa ayam tu bagaimana. Sebab dah dipotong dan sedia dimakan. Dan juga kalau kita nak buat eksperimen kepada anak-anak kita, antara daun sop dengan daun ketumbar, dia boleh kenal ke tidak? Betul, saya setuju. Puan masih kenal antara... Saya kenal, Alhamdulillah, setakat ni kenal lagi. Alhamdulillah. Kita kenal daripada akar, Ibi. Akar dia. Kalau saya tak nampak akar, saya tak tahu juga. Antara daun-daun yang ada di sekitar kita ini sebenarnya mempunyai potensi dan juga mempunyai khasiat yang begitu hebat sekali, tetapi ramai yang tidak tahu. Jadi pelancongan agro ini dia juga ada nilai-nilai pendidikan, di mana anak-anak kita yang di sekolah kita boleh bawa ke kawasan ini untuk mengenali. Kalau keledek itu ada berapa jenis? Keledek putih, keledek merah, ada keledek ungu. Kalau kita batang ubi kayu pun ada berbagai jenis. Ada yang diusahakan untuk pucuk saja daun, ada yang diusahakan untuk ubi kayu merah, ada yang diusahakan khas untuk kerepek dan sebagainya. Jadi jenis-jenis ini hanya ada di kawasan Dun Sungai Kandis. Kerana dia pelbagai. Dia bukan kalau satu ladang tu kelapa, ubi kayu semua, tidak. Dia kontan. Mungkin 1 ekar ditanam dengan sayuran hijau, kacang. 1 ekar lagi bendi, 1 ekar lagi lengkuas, serai. Dan anak-anak ini ataupun pelancong dan pengunjung akan dapat mempelajari berbagai jenis tanaman-tanaman yang ditanam di kawasan ini. Bahkan kadang-kadang ada yang unik dan tak pernah dijumpai di tempat lain. Contohnya, YB? Contohnya? Seperti halia, ada halia bara, ada halia bentung, ada halia hutan. Oh, saya tak pernah dengar. Betul. Untuk dapat benda ni kita kena pergi keliling banyak tempat. Tapi dengan adanya kawasan pertanian ini, kita hanya pergi ke satu tempat dan kita boleh banyak kenal jenis-jenis tanaman tersebut. Dan kita juga ada memberikan kebenaran, saya telah uruskan dengan pihak terbabit, pejabat tanah dan juga pihak berkaitan, tanah-tanah yang di bawah grid TNB ni yang berpotensi untuk dibangunkan, dan kita telah memilih 36 petani untuk mengusahakan tanah tersebut daripada terbiar semak. Jadi mereka telah
membersihkan tanah tersebut, satu orang satu ekar untuk tujuan tanaman kontan. Jadi nanti yang menariknya, pengunjung-pengunjung yang datang, mereka boleh meninjau dan berkeliling kawasan pertanian tersebut, sama ada nak naik basikal ataupun kalau nak lebih menarik naik motosikal, ataupun kalau dia mungkin ada masalah kaki, lutut dan sebagainya, kita sediakan 4x4 dan kita juga rancang untuk ada ATV ataupun kita naik traktor je. Duduk belakang lagi. Duduk belakang. Seronok. Jadi ini kan antara inovasi yang sedang diatur dan disusun untuk menerima pengunjung-pengunjung luar, terutamanya anak-anak bandar yang mereka ini mungkin tidak berpeluang dan berkesempatan untuk mengenali dunia ataupun alam flora yang sangat unik yang ada di dalam dun Sungai Kandis. Betul Wadi, kalau kita lihat dekat Sungai Kandis ni sebenarnya dia berdekatan dengan bandar juga. So saya rasa bila ada agro perancangan ni dapatlah juga anak-anak ni kenal tanam-tanaman. Cuma ada tak YB macam idea tu nak ditambahkan dengan ternakan? Adakah sesuai ternakan di kawasan Sungai Kandis tu sendiri? Untuk ternakan ini, kawasan ini agak berhampiran dengan penduduk. Mungkin kalau untuk skala besar, dia agak sedikit masalah lah. Namun begitu, di kawasan ini juga ada pengusaha yang telah menternak ayam kampung. Tapi tidak skala besar, hanya sekadar mungkin 100 ke 1000 ekor saja. Ada juga yang mengusahakan ternakan rusa. Bahkan yang terbaru, ada yang mengusahakan lobster. Dia menggunakan canvas dan nampaknya program ini boleh dikembangkan dan ada potensi untuk edu-tourism di mana pengunjung boleh belajar sekali ternakan dan pertanian sekali jalan. Maksudnya di kawasan tu adakah dia semua berdekatan ataupun memang kumpul di satu kawasan saja? Macam mana YB? Dia kawasan ini sebenarnya seluas kalau dulu namanya hutan simpan ataupun kawasan itulah 4,000 ekar. Jadi sekarang ni sebahagiannya telah diambil ataupun dibangunkan sebagai depo LRT dan sebahagiannya dikekalkan sebagai zoning pertanian. Zoning pertanian ini oleh Majlis Perbandaran Kelang hingga tahun 2032 tak silap saya. Jadi kegiatan ataupun aktiviti pertanian dan pertanian akan diteruskan sehinggalah tahun 2032. Jadi 1,000 ekar yang diusahakan oleh petani untuk tanaman kontan tadi, kalau masuk sendiri, silap-silap tak boleh keluar. Luasnya kawasan tu. Jadi dia kena juru pandu. Juru pandu masuk, baru boleh tahu lokasi di mana. Maksudnya saya masuk 3-4 kali. Itu pun kalau nak cari jalan luas. Dia tak ada signboard jalan. Dia hanya bergantung kepada kita punya location lah. Kalau ada Google Map mungkin boleh. Tapi takut tak ada line dalam tu. Betul. YB, saya nampak bila YB buka agro pelancongan di Sungai Kandis tu, sebenarnya kita ada tambah lagi satu, iaitu peluang pekerjaan kepada orang di kawasan tu sendiri sebenarnya YB. Ya. Jadi saya telah berbincang dengan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK bagaimana untuk menjadikan program ini lebih ramai penduduk terlibat. Ya. Jadi mereka akan ada petani-petani tadi, selain daripada menerima pengunjung, kita juga ada pusat jualan di dataran yang sedang kita usahakan dan telah berbincang dengan pejabat daerah dan telah meluluskan satu kawasan yang akan dijadikan sebagai pusat jualan sehenti, one stop center lah. Itu nanti akan dijadikan sebagai tapak bazar tani dan juga sebagai pasar malam. Kita akan pindahkan pasar malam yang ada di kawasan taman penduduk yang padat tu, pindah ke kawasan tu. Dan yang ketiganya sebagai pusat food truck. Tetapi kita akan fokus kepada
jualan hasil tani, di mana pengunjung juga boleh mendapatkan hasil tani yang segar dari ladang, ya, untuk mendapatkan nanas. Sebab Johan Setia juga antara pengeluar nanas yang agak besar jugalah, di mana ada beberapa nanas yang popular iaitu nanas MD2 dan juga nanas Yankee. Ini nanas yang premium, ya. Maknanya kalau kita makan tu nak Manis lagi lah. makan. Sekadar manis, juicy dan tidak, apa orang Jawa kata lidas. Lidas, betul. Orang Melayu kata apa ya? Tak tahu lah, saya panggil lidas juga. Lidas ya. Jadi itulah Jawa maksudnya. juga lah kot. Jadi uniknya nanas ini dia mempunyai rasa, walaupun nampak macam mentah, putih, tak menarik, tetapi rasanya hebat dan mendapat permintaan yang cukup tinggi. Sekarang ini peniaga-peniaga banyak menjual di tepi jalan, ya, tetapi kita melihat tentang soal keselamatan, ya. Betul. Apabila kawasan itu sekarang ini banyak kenderaan-kenderaan berat yang lalu daripada berbagai kawasan untuk pergi ke Pelabuhan Kelang. Okay. Jadi pengunjung-pengunjung yang datang untuk membeli, kita melihat keselamatan pengguna dan pembeli itu. Ya, bila nak parking kereta mungkin menyebabkan bahaya kepada pengguna. Jadi kita sudah sediakan tempat tadi lebih kurang 4 ekar untuk dijadikan sebagai pusat jualan, dan kita harap program ini dapat menjana ekonomi petani, peniaga dan memberi ruang kepada pengunjung dan juga pelancong untuk mendapatkan produk-produk terbaik daripada Johan Setia, itu di Dun Sungai Kandis. Maknanya kita dah nampak ekosistem yang terhasil daripada apa yang YB usulkan tu, agrotourism tu, daripada pengunjungnya, daripada peniaganya, daripada petaninya. So memang lengkaplah ekosistem tu. So daripada ekosistem yang kita tu macam yalah hasrat daripada kita punya pengarah eksekutif sendiri, Yayasan pengarah eksekutif Hijrah Selangor, hasrat dia Dan adalah satu lagi. memberi apa tu YB? Apabila pengunjung telah melawat tempat di mana pokok ubi kayu itu ditanam, pokok pisang itu ditanam, akhirnya bila mereka nak dapatkan kerepek, mereka akan pergi ke Koh Hijrah Mat di Berjaya Park. Singgah di situ. Jadi produk-produknya dipasarkan di sana. Ya, jadi semua yang datang tadi, berbas-bas tadi, akan singgah di Koh Hijrah Mat di Berjaya Park tu untuk memborong semua produk yang ada di Koh Hijrah Mat itu. So lengkaplah kita punya ekosistem tu. Jadi daripada pokok di kebun sehinggalah mereka dapat kerepek pisang di dalam pakej yang menarik. So maknanya berdasarkan ialah hasrat pengarah eksekutif kami Hijrah Selangor, dia mensasarkan setiap dun untuk diberikan 300,000. Apakah macam inilah apa hasrat YB untuk menggunakan 300,000 tu di kawasan agrotourism, ataupun ada kelompok-kelompok lain yang YB ingin bantu untuk penggunaan RM300,000 tu? Jadi saya telah berbincang dengan pihak majlis pengurusan untuk mereka menyediakan fasilitis, kemudahan-kemudahan untuk menarik pelancong tadi, mereka selesa berada ketika mereka bergerak. Yang keduanya promosi, ya, kerana benda ni baru dan ramai tak tahu. Bahkan orang yang tinggal di sekitar kawasan itu pun tak tahu bahawa adanya tempat yang menarik seperti ini, ya. Tetapi sebab dulu dia agak tertutup. Kalau kita tengok daripada luar, dia tak nampak sebab dia nampak semak. Tapi bila kita masuk ke dalam, baru kita nampak satu kawasan pertanian yang cukup luas dan pelbagai, yang sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai destinasi pelancongan. Okey, jadi saya 300,000 tadi, 300,000 tadi, ya, dia akan digunakan untuk menyediakan kemudahan-kemudahan
Yang saya sebut tadi tu, Yalah, transportation semua ya. ATV, basikal, motosikal dan tetapi saya juga ada cadangan lain untuk memberi pekerjaan kepada penduduk. Kita Peluang tak perlu pekerjaan. sediakan 4x4. Kita hanya beri ruang. Siapa ada 4x4 yang tak berjalan tu, sewakan pada hari kejadian. Betul. Siapa yang ada motor banyak, mereka boleh sewakan apabila kita terima. Contohnya bila kita ada terima 40 pengunjung daripada makcik-makcik daripada Sekincan ataupun daripada kawasan bandar. Jadi kita dah tahu ada 40, so kita cari siapa yang ada 40 tahun, siapa yang sedia untuk menyewakan motosikal dia. Jadi kita bayarlah kepada mereka sewaan tersebut. Faham. So saya kembali kepada Cik Razali lah. Bagaimana Hijrah menyambut cadangan-cadangan daripada YB Zawawi tu tadi? Bagaimana kita mengatur cadangan-cadangan yang kita terima daripada pihak yang berhormat, adakah kita akan memberi terus secara direct ataupun kita bekerjasama dengan syarikat-syarikat peraju untuk membantu YB Zawawi sendiri di kawasan Dun Sungai Kandis? Okey, melalui cadangan idea yang dilontarkan oleh YB Adun Sungai Kandis, untuk makluman pada peringkat sekarang ini pihak Yayasan Hijrah Selangor kita mempunyai 4 skim utama yang kita mengeluarkan pembiayaan, iaitu kita ada skim konvensional Yayasan Hijrah Selangor, yang ni pinjaman yang kita keluarkan bermula daripada RM1,000 hingga RM100,000 yang terkini. Yang tu kita 1,000 hingga RM50,000. Okey, sorry. Lepas tu kita ada skim Zero to Hero. Okey, ini yang dua daripada peringkat awal yang kita tubuhkan Hijrah Selangor. Selepas pandemik COVID-19 melanda dunia, kerajaan negeri tampil dengan idea yang bernas melalui Yayasan Hijrah Selangor dengan memperkenalkan 2 skim baru, iaitu skim Nadi yang mana mereka hilang pekerjaan nak mula berniaga, dan juga skim Go Digital bagi peniaga yang ingin memasarkan produk dan servis mereka secara meluas melalui platform digital. Okay, pada 27 Oktober 2021, Datuk Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari telah melancarkan 3 skim baru yang berkonsepkan Islami di bawah Yayasan Hijrah Selangor, iaitu skim iLestari bermula daripada RM51,000 sehingga RM100,000, skim iAgro iaitu melibatkan projek pertanian yang YB sebutkan tadi, peternakan dan juga aquaculture, dan kita ada skim air bermusim yang membaiki projek ataupun modal mengikut musim. Melalui konsep peruntukan pembiayaan yang diberi kepada setiap kawasan DUN di negeri Selangor, YB Adun ataupun penyelaras DUN akan mengenal pasti projek ataupun aktiviti ekonomi berimpak tinggi di kawasan masing-masing, dan kita akan melihat skim yang sesuai bagi membiayai projek yang dicadangkan. Bagi cadangan YB Adun Sungai Kandis ini, kita melihat industri agro perancangan ini sebagai program aktiviti ekonomi, maka pembiayaan yang akan diuruskan oleh Hijrah Selangor terbagi kepada yang pertama yang kita sebutkan tadi adalah skim iAgro, di mana projek-projek pertanian kita boleh memohon pembiayaan dari skim iAgro. Skim dari segi perkhidmatan pengangkutan kita boleh mohon skim konvensional, dan juga untuk pertanian juga kita ada yang terbaru kita panggil skim Go Digital, di mana petani-petani yang mengusahakan 1,000 ekar kawasan pertanian di Johan Setia itu juga boleh memohon pinjaman Go Digital melalui 300,000 yang kita keluarkan kepada setiap pejabat DUN untuk membeli peralatan yang canggih dan terkini bagi projek aktiviti pertanian yang diusahakan. Okey, baik. Okey, begitulah sambutan daripada Hijrah Selangor untuk menyambut cadangan projek daripada pihak YB Zawawi yang menjadikan Sungai Kandis sebagai agro pelancongan. Okey, sebenarnya kita pun dah sampai di penghujung. Saya nak tanya jugalah kepada YB, apakah harapan YB sendiri terhadap idea ni untuk jadikan Sungai Kandis sebagai destinasi agro pelancongan yang menarik?
Terima kasih Fatin. Saya sangat berharap kepada seluruh masyarakat di kawasan Johan Setia dan yang sewaktu dengannya supaya mengambil peluang dan ruang untuk meningkatkan prestasi dan kualiti kerjaya mereka ini melalui program-program kerajaan negeri yang telah dimaklumkan tadi, ada Nadi, Go Digital, Zero to Hero, dan yang terbaru ada I Lestari, I Agro dan I Bermusim ni. Ya. Sebab kadang-kadang masyarakat kita ni dia tidak cakna. Ya. Betul. Maklumat kadang dah ada, disebarkan melalui masjid, disebarkan di kedai, di premis, tetapi kadang-kadang mereka tidak perasan program-program yang di depan mata ni. Ya. Jadi sebagai petani, sekarang ni mereka bukan sekadar bertani untuk sara diri, tetapi bertani untuk menjadi usahawan. Ya. Jadi dengan tanah yang kecil 1 ekar, bagaimana dia dapat menghasilkan produk yang berganda dalam masa yang sama, dia juga mendapat juga nanti daripada aktiviti pelancongan. Jadi dia dapat 2 pendapatan daripada pertanian dan pelancongan. Yang keduanya, pihak Kerajaan Negeri Selangor sentiasa memberikan bantuan, bimbingan, latihan, nasihat kepada semua usahawan-usahawan, ya, terutamanya usahawan agro ni, ya, melalui YB Exco Pertanian, yang mereka juga ada program-program bagaimana untuk membantu petani-petani ini supaya hasil mereka pertanian ini, ya, bukan sekadar dapat dijual untuk rakyat negeri Selangor tetapi dieksport ke tempat lain. Jadi sekarang yang berlaku, kita kekurangan bekalan, ya, kerana manusia makan setiap hari. Ya, betul. Ya. Jadi kita perlukan bekalan makanan. Jadi untuk mengurangkan import, saya percaya food security, ya, maknanya strategi untuk kita mendapat bekalan sumber makanan ialah dengan membangunkan industri pertanian, industri ternakan kita. Jadi saya sangat berharaplah agar program ini diusahakan dengan bersungguh-sungguh oleh mereka yang terlibat dan mengambil manfaat yang telah disediakan oleh Kerajaan Negeri Selangor melalui Hijrah Selangor, melalui agensi-agensi yang lain ini, supaya semua aktiviti ini dapat dirangkaikan. Ya. Dan saya selaku juga Exco Industri Halal, ya, dia agak ada berkaitan dengan makanan, industri pemakanan, makanan, minuman, dan juga herba-herba ini telah mula dikomersialkan menjadi bahan untuk kosmetik, bahkan untuk farmasi. Jadi akhirnya ekosistem tadi akan bergerak, dan apabila sudah ada permintaan tinggi, katakan ada industri farmasi yang memerlukan 100 tan serai, lengkuas, halia, pastinya kita memerlukan sumber ataupun tempat untuk menghasilkan sumber makanan dan juga penggunaan kita yang diperlukan. Jadi itulah harapan tinggi daripada saya selaku adun kawasan untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat di kawasan Dun Sungai Kandis. Alhamdulillah. Tadi itulah harapan YB Zawi sendiri terhadap Sungai Kandis untuk menjadi destinasi agro pelancongan yang seterusnya. Cik Razali, ada apa-apa hasrat ke ataupun harapan terhadap projek yang diajukan oleh YB tadi? Okey, harapan saya agar pihak Hijrah melalui cawangan, iaitu cawangan Kota Raja yang akan menyelia di kawasan Dun Sungai Kandis, serta pemimpin tempatan iaitu Yang Amat Berhormat YB Zawawi dapat bersama-sama menggebeling tenaga dalam rangka idea dan melaksanakan program yang telah dibincangkan atau aktiviti ekonomi yang berpotensi bagi membantu meningkatkan sumber pendapatan kepada masyarakat setempat, khususnya Dun Sungai Kandis. InsyaAllah kami di pihak Yayasan Hijrah Selangor akan sentiasa membantu dari sudut keperluan modal bagi memberi sebarang aktiviti ekonomi yang diusahakan, seperti cadangan yang diusulkan oleh YB tadi,
adalah kawasan Johan Setia sebagai kawasan agro pelancongan yang akan menarik minat orang-orang di kawasan luar untuk mengunjungi Dun Sungai Kandis, khususnya kawasan Johan Setia, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu saya pada hari ini, Cik Razali dan YB Muhammad Zawawi Murni, di atas kesudian bersama-sama dengan saya pada hari ini untuk kita kupas berkenaan tajuk Sungai Kandis Destinasi Agro Pelancongan. Okey, dengan itu sebagai penutup saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini. Terima kasih dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fatin dan juga Cik Razali. Sama-sama YB. InsyaAllah jumpa lagi YB. InsyaAllah.